Halo, selamat pagi dan salam sejahtera semua. Saya Helvi. Hari ini kami akan membentangkan satu isu yang sangat hangat dan penuh kontroversi, yaitu teori konspirasi perubahan iklim. Fakta atau ilusi? Dalam dunia yang penuh dengan media sosial dan video TikTok sekarang, macam-macam maklumat yang tersebar. Ada yang kata perubahan iklim ini betul-betul berlaku, tapi ada juga yang percaya semua ini hanya rekaan. Kononnya, ciptaan pihak elit global untuk mengawal dunia. Jadi, dalam pembentangan ini, kami akan analisis teori konspirasi dari tiga sudut, yaitu logik, adakah hujah mereka kukuh? Dari metafizik, apakah realiti sebenar di sebalik teori ini? Epistemologi, dari mana mereka dapat pengetahuan yang mereka percaya? Jom kita kupas satu persatu. Perubahan iklim merujuk kepada peningkatan suhu global dan fenomena cuaca yang ekstrim berlaku akibat aktiviti manusia seperti pembakaran bahan api fosil. Namun, terdapat individu atau kumpulan yang percaya bahwa isu ini hanyalah rekaan saintis, ahli politik, dan organisasi elit dunia. Mereka mendakwa ia adalah alat kawalan ekonomi global dengan tujuan memperkenalkan cukai karbon dan peraturan baru. Contohnya, ada yang kata suhu bumi memang naik turun sejak dulu. Ini kitaran biasa sahaja, atau bukti saintifik dimanipulasi untuk menakutkan orang ramai. Dari sudut logik, hujah teori konspirasi perubahan iklim sebenarnya tidak kukuh dan banyak mengandungi kesesatan berfikir atau logical fallacies. Antara kesesatan logik yang sering digunakan ialah ad hominem. Ini berlaku apabila seseorang menyerang peribadi atau credibility saintis, bukannya membincangkan bukti yang dikemukakan. Contohnya, jangan percaya saintis tu, dia dibayar oleh kerajaan. Slippery slope. Ini ialah andaian bahawa jika kita percaya kepada sains iklim, ia akan membawa kepada akibat ekstrim yang menakutkan. Contohnya, kalau kita terima teori perubahan iklim, nanti kerajaan akan kawal semua aspek kehidupan kita. Seterusnya, cherry picking. Ini merujuk kepada tindakan memilih hanya data yang menyokong kepada pandangan mereka sambil mengabaikan keseluruhan bukti yang bercanggah. Contohnya, petikan suhu menurun dalam 1 tahun tertentu dan terus kata bukti perubahan iklim tak wujud, walhal tren jangka panjang menunjukkan peningkatan. Sebaliknya, hujah saintifik berasaskan data dan kajian empirik. Data diperoleh daripada pelbagai sumber seperti satelit, simulasi komputer dan kajian lapangan antarabangsa. Contoh terbaik ialah laporan oleh IPCC, panel antara kerajaan mengenai perubahan iklim, yang menunjukkan bahawa suhu global meningkat secara konsisten sejak era revolusi industri, selari dengan peningkatan pelepasan karbon daripada aktiviti manusia. Kesimpulannya, dari sudut logik, teori konspirasi perubahan iklim ini tidak mempunyai asas yang kukuh. Ia bergantung kepada emosi, ketakutan dan penyelewengan fakta. Sedangkan pendekatan saintifik berpaksikan bukti rasional dan konsistensi data. Bagi metafizik mengkaji persoalan tentang realiti dan kewujudan. Pengikut teori konspirasi percaya bahwa perubahan iklim hanyalah ilusi yang dicipta oleh media dan elit global. Bagi mereka, realiti sebenar adalah kitaran semula jadi, yaitu buatan manusia. Kita boleh lihat dari 3 pandangan. Yang pertama, realisme, menganggap realiti wujud secara objektif, contohnya kenaikan suhu dan pencairan ais di Arktik. Yang kedua, idealisme, mempercayai bahwa realiti terbina melalui minda dan persepsi. Teori konspirasi banyak berlandaskan ini. Yang ketiga, dualisme, membezakan antara fisikal dan mental. Pengikut konspirasi
mungkin percaya bahwa reality mental mereka lebih benar daripada fakta fisikal. Kesimpulan, mereka memilih ilusi daripada reality objektif yang boleh diukur dan dibuktikan. Epistemologi ialah cabang falsafah yang mengkaji tentang asal-usul dan sumber pengetahuan. Ia bertanya bagaimana kita tahu sesuatu itu benar. Pengikut teori konspirasi sering memperoleh maklumat daripada video dalam talian blog yang tidak sahih dan perkongsian pesanan dalam aplikasi seperti WhatsApp. Mereka tidak bergantung kepada kajian saintifik tetapi lebih kepada emosi kepercayaan kelompok dan rasa tidak percaya terhadap institusi rasmi seperti kerajaan dan saintis. Dalam falsafah, Plato menyatakan bahawa pengetahuan mestilah kepercayaan yang benar dan disokong dengan alasan. Manakala René Descartes menyaring kebenaran melalui keraguan. Jika sesuatu boleh diragui, maka ia bukan pengetahuan. Empirisme pula menekankan bahawa pengetahuan datang daripada pengalaman dan bukti yang boleh diperhatikan. Sebaliknya, sains iklim bergantung kepada data eksperimen dan semakan oleh penyelidik lain. Ia memenuhi ciri-ciri pengetahuan yang sah. Jadi kesimpulannya, teori konspirasi tidak memenuhi syarat pengetahuan sebenar. Ia hanya kepercayaan yang tidak mempunyai asas kukuh. Untuk implikasi, di Malaysia, kita sudah lihat kisah nyata perubahan iklim, iaitu banjir besar luar musim di Kelantan dan Johor. Suhu juga mencecah lebih 37 darjah di beberapa negeri. Bukan itu saja, bekalan air terjejas kerana cuaca kering berpanjangan. Oleh itu, kerajaan dan NGO seperti WWF Malaysia dan Greenpeace aktif memberi kesedaran dan solusi. Namun, jika masyarakat terpengaruh dengan teori konspirasi, mereka mungkin abaikan isu ini dan menolak tindakan penjagaan alam. Maka, penting untuk kita nilai maklumat secara kritikal dan berpegang kepada fakta, bukan emosi. Baiklah, kita pun sudah sampai ke penutup. Mari kita lihat semula apa yang kita dah bincangkan hari ini. Teori konspirasi perubahan iklim ini dari sudut logik, ujar mereka penuh kesesatan dan tidak berasaskan bukti yang kukuh. Dari sudut metafizik, mereka cenderung percaya pada ilusi dan persepsi palsu, bukan realiti objektif. Dari sudut epistemologi, mereka mempercayai maklumat yang tidak dapat disahkan dan tiada justifikasi pengetahuan yang sah. Sebaliknya, sains menawarkan kita pengetahuan yang berasaskan data, kajian, dan bukti empirik. Fakta seperti suhu bumi yang makin meningkat, banjir yang besar dan kerap, dan cuaca yang ekstrim semuanya benar-benar berlaku, bukanlah rekaan semata-mata. Kita sebagai masyarakat berfikir perlu menolak teori konspirasi yang mengelirukan dan mula bertindak berdasarkan ilmu yang benar demi menjaga alam sekitar. Sebab ingat ya, kalau bukan kita jaga bumi kita, siapa lagi? Sekian saja dari kami. Terima kasih atas perhatian Anda.